Baik murid-murid, kita menyambung bab yang keempat iaitu kesihatan manusia bagi topik 4.2 iaitu pertahanan badan. Pada akhir pembelajaran ini, murid hendaklah dapat yang pertama menyatakan fungsi sistem pertahanan badan, yang kedua menyatakan maksud antigen, antibodi dan keimunan badan, yang ketiga dapat menyatakan kepentingan imunisasi, yang keempat perbezaan keimunan pasif dan keimunan aktif, dan akhir sekali murid dapat menyatakan amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap. Dalam persekitaran kita terdapat banyak mikroorganisma. Maknanya mikroorganisma ini terdapat di mana-mana dalam persekitaran. Baik, jadi di sini mikroorganisma ini adalah bersifat yang boleh menyebabkan penyakit. Mikroorganisma boleh disebarkan melalui udara, melalui air, makanan tercemar, vektor dan juga melalui sentuhan. Namun kita jarang-jarang diserang penyakit. Ini adalah kerana badan kita dilengkapi dengan mekanisme pertahanan badan ataupun sistem pertahanan badan, yang mana mekanisme pertahanan badan ini adalah menghalang sesuatu jangkitan penyakit. Baik, manusia dan haiwan ini dianugerahkan dengan 3 barisan pertahanan yang utama untuk menangani serangan mikroorganisma. Jadi di sini mekanisme pertahanan dibahagikan kepada 2 iaitu tidak spesifik dan juga spesifik. Bagi mekanisme pertahanan yang tidak spesifik terdiri daripada barisan pertahanan pertama, barisan pertahanan kedua, manakala yang spesifik ialah barisan pertahanan ketiga. Untuk barisan pertahanan pertama yang mana fungsinya adalah menghalang patogen daripada memasuki badan. Apakah dia bahagian badan kita yang bertindak sebagai barisan pertahanan pertama? Yang bertindak sebagai barisan pertahanan pertama adalah kulit. Kulit manusia ini terdiri daripada lapisan yang liat yang sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Jadi di sini kulit bertindak sebagai barisan pertahanan yang pertama dalam mekanisme pertahanan badan. Mikroorganisma bagaimana boleh menembusi kulit? Mikroorganisma hanya boleh menembusi kulit apabila kulit kita mengalami luka ataupun mengalami kecederaan. Namun begitu dalam badan kita ada proses pembekuan darah, yang mana proses pembekuan darah ini akan berlaku dengan cepat supaya dapat membantu mencegah kemasukan mikroorganisma melalui kulit yang terluka tersebut. Jadi di sini pada kulit kalau kita lihat pada struktur kulit mempunyai kelenjar peluh dan juga kelenjar sebum. Kelenjar sebum terletak pada lapisan dermis pada struktur kulit. Jadi kelenjar peluh dan kelenjar sebum ini merembeskan peluh dan sebum, yang mana peluh dan sebum yang dirembeskan ini adalah untuk memusnahkan mikroorganisma. Yang kedua adalah membran mukus. Ini yang pertama dah selesai. Sekarang kita nak pergi kepada membran mukus. Membran mukus ini terdapat pada salur pencernaan dan juga pada salur pernafasan. Pada salur pencernaan dan juga pada salur pernafasan. Jadi di sini membran mukus yang terdapat pada salur pencernaan. Kita dah belajar sistem pencernaan bermula daripada hidung. Pada lubang hidung kita ini terdapatnya mukus ataupun kita kata selaput lendir yang mana mukus yang
terdapat pada lubang hidung kita ini, dia akan menghalang mikroorganisma yang masuk melalui lubang hidung, yang akan mukus ini akan memerangkap mikroorganisma dan menggumbalnya. Okay. Begitu juga pada proses respirasi, iaitu paru-paru kita adanya membran mukus. Okey, jadi membran mukus ini adalah untuk memerangkap mikroorganisma. Selain daripada itu, terdapat juga di bahagian telinga kita, iaitu lilin di dalam telinga, kemudian kelenjar air mata yang merembeskan air mata, dan juga lendir yang ada pada faras, yang mana ianya bertindak sebagai antiseptik untuk memusnahkan mikroorganisma yang masuk melalui bahagian-bahagian tersebut. Okey, seterusnya ialah barisan pertahanan yang kedua. Untuk barisan pertahanan kedua ini, fungsinya adalah untuk melawan patogen melalui fagositosis, melalui fagositosis. Okey, jadi di sini tadi barisan pertahanan pertama, kulit dan membran mukus. Okey, fagositosis. Okey, sekiranya terdapat patogen yang masih boleh melepasi barisan pertahanan pertama. Okey, maksudnya mikroorganisma yang menyebabkan penyakit ini boleh melepasi barisan pertahanan pertama, akan masuk ke dalam sistem darah kita. Okey, jadi dalam sistem darah kita ni ada salah satunya ialah sel darah putih. Okey, jadi di sini adalah sel darah putih. Sel darah putih ini akan bertindak secara fagositosis dengan menelan dan mencerna patogen menggunakan enzim, menggunakan enzim. Okey, jadi di sini yang bawah ni, bawah gambar raja bawah itu menunjukkan proses fagositosis. Okey, di mana dalam proses fagositosis ini sel darah putih bertindak sebagai fagosit, manakala mikroorganisma dia akan berada mendekati dengan sel darah putih, dan sel darah putih ini contoh di sini adalah neutrofil, adalah salah satu jenis daripada sel darah putih akan mengunjurkan di pseudopodium, yang mana sel darah putih akan mengepung mikroorganisma, dan sel darah putih ini bila dah mengepung mikroorganisma, dia akan masuk, mikroorganisma itu akan masuk ke dalam vakul makanan, yang mana dalam vakul makanan enzim akan dirembeskan ke dalamnya, dan enzim inilah yang akan mencerna mikroorganisma, dan maka dapatlah mikroorganisma itu dibunuh. Okey. Seterusnya itu ialah proses fagositosis yang dijalankan oleh sel darah putih. Okey, seterusnya ialah kita melihat kepada mekanisme pertahanan yang spesifik, iaitu barisan pertahanan ketiga. Barisan pertahanan ketiga fungsinya melawan patogen melalui penghasilan antibodi. Ini untuk penghasilan antibodi. Okey, untuk penghasilan antibodi, seseorang ini dikatakan imun terhadap sesuatu penyakit jika terdapat antibodi yang tersedia ada dalam badannya untuk melawan mikroorganisma ataupun antigen. Okey, jadi kat sini cikgu sebut dua perkataan, iaitu antibodi dan antigen. Okey, jadi kita melihat dua ini, iaitu antibodi dan antigen, yang mana kita nak melihat bagaimana antibodi ini yang terdapat dalam penghasilan antibodi ini yang boleh melawan serangan antigen. Okey, apa dia antigen? Antigen adalah jasad asing atau bahan yang bukan dalam badan. Maksudnya dia datang dari luar badan,
akan merangsang gerak balas keimunan badan, ya. Okey, contoh bagi antigen ialah patogen, ya, patogen, molekul toksin, sel darah, ya, daripada kumpulan darah yang lain. Okey, untuk mengambil masa yang diambil, ya, untuk membina antibodi ialah kira-kira 3 hingga 7 hari. Okey, kenapa? Kerana sel darah putih perlu mengenal pasti dulu. Okey, mengenal pasti dulu antigen, ya, ataupun patogen yang menyerangnya sebelum nak menghasilkan antibodi. Sebab antibodi yang dihasilkan mestilah sepadan dengan antigen, barulah antigen itu boleh dihapuskan. Ya. Baik, seterusnya, ya, kita melihat apa yang dimaksudkan dengan antibodi. Ya. Antibodi adalah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih untuk gerak balas antigen. Okay, dan antigen pula, ya, merupakan jasad asing ataupun bahan bukan daripada badan kita sendiri yang mana, ya, untuk gerak balas keimunan badan. Ya. Okey. Masa yang diambil untuk membina antibodi adalah kira-kira 3 hingga 7 hari. Ya. Okey. Hal ini adalah disebabkan oleh sel darah putih ini perlu mengenal antigen, ya, mengenal antigen terlebih dahulu, ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, ya, sel darah putih ini kena kenal dulu dengan antigen, barulah boleh menghasilkan antibodi yang sepadan, ya, untuk menentang antigen. Okay, seterusnya kita nak melihat apa dia kepentingan imunisasi. Ya, kita nak melihat apakah itu imunisasi. Baik. Imunisasi ini, ya, adalah usaha memberikan daya tahan secara aktif, ya, pada bayi, kanak-kanak dan dewasa terhadap penyakit tertentu dengan memasukkan vaksin. Okey, jadi apa maksud vaksin? Vaksin mengandungi antigen yang diperolehi daripada virus ataupun bakteria yang dilemahkan atau dimatikan. Itu adalah antigen. Jadi di sini keimunan ini merupakan individu yang mempunyai keupayaan untuk menahan diri daripada dijangkiti penyakit. Jadi individu ini, ya, mempunyai antibodi yang cukup dan boleh menghasilkan antibodi dengan segera apabila terdapatnya patogen, ya, yang memasuki badan individu tersebut. Baik. Jadi di sini kita melihat, ya, antigen ini, ya, merangsang sistem imun tubuh badan kita untuk menghasilkan antibodi, ya, pada penyakit tertentu. Sebab tadi cikgu dah sebut bahawa, ya, antibodi sel darah putih mengenal pasti antigen terlebih dahulu untuk menghasilkan antibodi yang sepadan. Okey, seterusnya pada slide ini juga terdapatnya jadual pemvaksinan di Malaysia. Okey, yang bermula daripada lahir, ya, bayi sehinggalah umur, ya, 15 tahun. Adanya suntikan, ya, vaksin, ya, mengikut rancangan pemvaksinan di Malaysia. Okey, yang mana sebagai contoh suntikan BCG, ya, kamu semua terima pada usia selepas sahaja dilahirkan. Ya, ini adalah untuk, ya, memberi keupayaan tubuh badan kita menahan, ya, daripada dijangkiti penyakit. Okey, untuk BCG bagi menghindari daripada penyakit tuberkulosis dan seterusnya.